Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 Mei bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Siti Bainun ke penjara hari ini. Juga suami isteri bersalah aniaya anak hingga maut. Pengasas rumah bonda Siti Bainun Razali didapati bersalah oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya seorang remaja sindrom Down dikenali Bella. Susulan itu, Siti Bainun dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Hakim Izralizam Sanusi memutuskan demikian selepas mendapati Siti Bainun gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dari tarikh sabitan. Dan bagi pertuduhan kedua, Siti Bainun dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan kedua-dua hukuman diperintahkan berjalan secara serentak. Selain itu, beliau turut memerintahkan tertuduh menandatangani bon berkelakuan baik selama 5 tahun dengan cagaran RM5,000 sebagai tambahan hukuman. Hakim turut memerintahkan tertuduh menjalani khidmat masyarakat selama 200 jam agregat yang disempurnakan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat hukuman penjara. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Siti Bainun didakwa mengabaikan dan menganiaya remaja perempuan sindrom Down berusia 13 tahun sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi di sebuah unit kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Siti Bainun yang mengaku tidak bersalah menghadapi perbicaraan bermula 30 Mac 2022 dan antara saksi pendakwaan yang dipanggil untuk memberi keterangan termasuk mangsa iaitu Bella, pengadu Zurianti Sudin, bekas penghuni rumah bonda Yasmin Nahar Mahmud, pakar psikiatri Dr. Wan Ashikin Wan Azlan dan pakar bedah plastik Dr. Salmi Muhammad Syukur. Pada 24 November 2022, Siti Bainun diperintah membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima facie di akhir kes pendakwaan. Sementara itu, Mahkamah Session Kuala Lumpur petang tadi memerintahkan Siti Bainun menjalani hukuman penjara 12 tahun bermula hari ini. Ia susulan keputusan Hakim Izralizam Sanusi yang menolak permohonan pengasas rumah bonda itu untuk menangguh pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan tengah hari tadi. Peguam Siti Bainun Muhammad Farhan Ma'ruf memohon penangguhan pelaksanaan sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi. Bagaimanapun, Izralizam berkata tertuduh gagal menunjukkan keadaan luar biasa bagi membolehkan mahkamah membenarkan permohonan penangguhan hukuman terhadapnya. Mahkamah telah mensabitkan tertuduh dan tiada sebab yang boleh meyakinkannya untuk memerintahkan penangguhan pelaksanaan hukuman. Pihak pembela menyatakan tertuduh perlu menjaga ibunya, namun ia adalah faktor peribadi yang melibatkan ahli keluarga. Jelas Izralizam memfalkan notis rayuan bukan justifikasi untuk penangguhan dan berpendapat keadilan dalam kes ini perlu dilaksanakan dengan hukuman segera dilaksanakan. Manakala di Johor, sepasang suami isteri mengaku bersalah atas pertuduhan menganiaya anak mereka hingga maut akhir bulan lalu. Pengakuan itu dibuat kedua-duanya selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Kamal Arifin Ismail di Mahkamah Session Johor Bahru. Mengikut kertas pertuduhan, ibu kanak-kanak berusia 4 tahun A. Sanggita 23 dan bapa tirinya S. Nagendran 23 tahun dengan niat menganiaya kanak-kanak lelaki di bawah jagaannya yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal. Kesalahan itu dilakukan tertuduh di Skudai Villa Apartment, Jalan Aman Taman Skudai Baru pada jam 12.30 tengah malam 28 April lalu. Kes didakwa di bawah Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Idayu Salim dan Umar Faiz Abdul Kohar, manakala tertuduh tidak diwakili peguam.
Mahkamah memerintahkan tertuduh diikat jamin RM8,000 setiap seorang dengan seorang penjamin dan melaporkan diri setiap bulan di Balai Polis Mutiara Rini. Tertuduh juga diminta menyerahkan pasport kepada mahkamah. Mahkamah menetapkan 7 Jun sebagai tarikh lantikan peguam, fakta serta hukuman. Pada 29 April lalu, media melaporkan kanak-kanak 4 tahun maut dipercayai didera ibu kandung dan bapa tiri menggunakan tangan dan penyangkut baju. Kementerian Pendidikan KPM belum menerima permohonan penutupan sekolah susulan cuaca panas melampau. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, tiada permohonan dikemukakan dari mana-mana sekolah dari semua negeri. Namun katanya KPM sentiasa memantau perkembangan semasa situasi cuaca panas yang melanda negara termasuk 2 negeri yang mencatat suhu tertinggi di Kedah dan Negeri Sembilan. Setakat ini belum ada. Jadi kita mesti berhati-hati dan memantau setiap hari. Sebab kalau tak salah di Kedah, pagi panas tetapi sebelah petang pula hujan. Jadi harap ini akan kurangkan haba sikit. Tapi yang utama tu cuaca haba memang hangat. Jadi minum air yang itu utama tu. Mesti kurangkan di luar, aktiviti di luar dan kena minum banyak air. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan kerja Timbalan Menteri Pendidikan ke sekolah-sekolah di Al-Usta di Sekolah Kebangsaan Taman Rakyat hari ini. Hui Ying berkata sekolah akan dibenarkan tutup sementara waktu sekiranya cuaca panas makin meningkat. Sekolah akan dibenarkan tutup sekiranya cuaca panas melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan KPM tidak menerima laporan tentang jumlah pelajar yang terkena serangan strok haba. Yang satu kes di Keluang itu bukan kerana stroke haba, itu ada lagi lain complication tu. Kita mesti ambil langkah-langkah untuk mencegah, untuk tidak mahu apa-apa yang tidak kita ingin untuk berlaku. Beliau turut menasihatkan warga sekolah terutamanya pelajar supaya mengambil langkah berjaga-jaga dengan minum air secukupnya disebabkan cuaca panas ketika ini. Hui Ying berkata, semua aktiviti luar bilik darjah di sekolah membabitkan pelajar juga ditangguhkan susulan cuaca panas terik tersebut. KPM turut mengeluarkan kenyataan bahawa kelonggaran diberikan kepada warga sekolah termasuk pelajar untuk memakai t-shirt sukan ke sekolah berikutan kenaikan suhu panas itu. Penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta PIBKS Negeri Kedah menyokong cadangan kerajaan untuk melaksanakan semula pemakaian pelitup muka dalam kalangan murid sekolah. Pengurusinya Zainul Abidin Mohamad berkata langkah lebih proaktif perlu diambil semua pihak dalam usaha membendung varian baru COVID-19 Arcturus yang sedang menular ketika ini. Zainul yang juga bekas guru matematik tambahan berkata pihaknya sememangnya sudah menggalakkan komuniti sekolah untuk memakai pelitup muka di samping menerapkan amalan kebersihan diri, terutama mencuci tangan secara kerap. Ibu dan ayah di rumah, guru-guru, masyarakat perlu prihatin tentang perkara ini. Pastikan mereka, menggalakkan mereka pakai pelitup muka. Pelitup ini merupakan satu kaedah untuk kita mengurangkan risiko jangkitan daripada jangkitan virus yang baru ini. Sebab itu saya selaku IDP atau pengurusi PLK Negeri Kedah menggalakkan pelajar-pelajar kita menggunakan pelitup muka. Sementara itu Zainul Abidin berkata pihaknya memperuntukkan RM10,000 menggunakan duit tabung PIBKS Kedah dan sumbangan rakan strategik untuk mengagihkan pelitup muka, cecair pembasmi kuman dan set kit ujian kendiri secara percuma yang akan diagihkan di 20 buah sekolah rendah di luar bandar. Tokoh Guru Negeri Kedah 2022 itu turut berpesan kepada ibu bapa untuk memastikan anak jagaan mereka berada dalam keadaan sihat serta menjalankan ujian kendiri terlebih dahulu sebelum hadir ke sekolah. Pemandu kenderaan kini boleh memperbalui lesen memandu Malaysia LMM bagi tempoh maksimum 10 tahun berbanding 5 tahun ketika ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata perkara itu berkuat kuasa 8 Mei ini.
Orang ramai dibenarkan memperbaharui LMM antara 1 hingga 10 tahun. Inisiatif itu hanyalah untuk warga negara Malaysia sahaja dan tidak terpakai kepada warga negara asing atau mana-mana pemegang PAS atau permit jangka masa panjang atau kad MyKas yang terikat dengan tempoh sah laku pasport individu terbabit. Anthony Loke berkata mereka yang memperbaharui LMM sehingga 10 tahun sekaligus akan dikenakan bayaran fee istimewa iaitu RM270, iaitu bayaran untuk tempoh 9 tahun sahaja, berbanding fee kadar semasa RM30 bagi tempoh pembaharuan setahun. Warga negara Malaysia yang LMM telah tamat tempoh sah laku memperbaharui bermula 1 Januari 2018 dan kehadapan diberi kebenaran khas untuk memperbaharui lesen mereka tanpa perlu menduduki semula ujian. Di bawah dasar semasa, Anthony Loke berkata LMM yang telah tamat tempoh lebih 3 tahun perlu mengambil semula ujian. Kebenaran khas itu katanya hanya berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2023, manakala peraturan sedia ada akan dikuatkuasakan semula pada 1 Januari 2024. Jambatan runtuh, akses keluar 5,000 penduduk terjejas. Alhamdulillah bertemu kembali. Kira-kira 5,000 penduduk di beberapa buah kampung di sekitar Karai, Kuala Kangsar terjejas apabila jambatan yang menjadi penghubung utama mereka runtuh malam tadi. Runtuhan itu menyebabkan jambatan sepanjang 13 meter terpaksa ditutup kepada kenderaan sekaligus mengganggu rutin harian penduduk kerana ia merupakan laluan utama untuk keluar bekerja dan ke sekolah. Menurut penduduk, kejadian pada pukul 11.40 malam itu berlaku berikutan hujan lebat berterusan pada sebelah petang sehingga menyebabkan paras air sungai naik mendadak. Dakwa mereka, arus sungai yang deras telah mengakibatkan hakisan dan tanah rebak sebelum struktur jambatan tersebut retak dan runtuh. Keadaan tersebut merisaukan penduduk. Ekoran rekahan kawasan sekitar turut berlaku. Sangat bahaya. Kalau kita berdiri seorang pun kita boleh nampak pergerakan tanah masih berlaku. Jadi pergerakan tanah masih berlaku, kita tak tahu dekat bawah tu. Kita boleh nampak daripada atas mungkin kita tak nampak, tapi kalau daripada sebelah depan tanah tu dah tak ada dekat bawah. Hanya nampak jalan sahaja. So harap jangan ada sesiapa yang menggunakan jalan tersebut tengah malam ke, nak berlalu ke. Sebab kita berdiri seorang di situ pun kita nampak pergerakan tanah tu. Tadi ada batu-batu jatuh lagi. Dia agak bahaya. Sekarang dah makin besar dah rebakan. Menurut Siti Norlizawati, kejadian jambatan runtuh itu adalah yang ketiga berlaku dan baginya jambatan itu wajar dibina baharu ekoran keadaan yang uzur. Ketika ini, penduduk sekitar perlu menggunakan laluan alternatif jalan kampung disediakan untuk komuniti setempat namun hanya untuk kegunaan motosikal disebabkan laluan yang sempit. Selain itu, menurut penduduk, kejadian tersebut juga telah mengakibatkan gangguan bekalan air terhadap penduduk setempat yang berlarutan sejak malam tadi. Permasalahan kami di penduduk Kampung Unggu adalah terputusnya bekalan air. Bekalan air ini amat penting, terutama penduduk Kampung Unggu dan juga penduduk Pekan Karai, Kampung Loh, dan Kampung Suak Ponggok, Suak Rambai. Jadi kami berharap pihak yang berwajib boleh dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini. Dan juga permasalahan dengan jambatan, kami berharap agar cadangan mengganti dan melebarkan jambatan sempit berdekatan kilang papan disegerakan. Dalam pada itu, Lembaga Air Perak LAP dalam kenyataan di Facebook memaklumkan kerja-kerja baik pulih sedang dilakukan di lokasi kejadian dan gangguan berlaku sehingga kerja pembaikan selesai. Ia melibatkan paip di kawasan-kawasan seperti Pekan Karai, Kampung Loh, Bendang Sungai, Kampung Kapur, Kampung Priang dan sekitarnya.
Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO merayu kepada Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC untuk meneliti semula siasatan berhubung sindiket penipuan syarikat Zotelo dan aplikasi syarikat e-Ganjaran. Menurut Setiausaha Agungnya, Datuk Isyamuddin Hashim, berdasarkan perkongsian mangsa, jumlah keseluruhan kerugian bagi kedua-dua syarikat itu mencecah sehingga berbilion ringgit. Datuk Hishamuddin yang mewakili mangsa berharap agar NFCC dapat menyelaras dan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan dalam menyelesaikan kes penipuan berkenaan. Ini adalah episod yang kedua setelah kami membuat laporan polis. Kami berjumpa dengan NFCC kerana memberikan pengharapan yang tinggi kepada NFCC selaku badan yang boleh melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan agensi siasatan. Dan sekiranya tidak ada tindakan, kami terpaksa pergi kepada Jabatan Peguam Negara. Dan harapan kami mempunyai keyakinan yang penuh NFCC dapat bekerjasama dengan agensi penyiasatan untuk merungkaikan ataupun melakukan satu tindakan dan menyiasat sekaligus membawa kes ini kepada Jabatan Peguam Negara bagi tujuan pertuduhan di mahkamah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyerahkan surat aduan kepada NFCC di Menara Sriwilayah di Putrajaya pagi tadi. Mengulas lanjut, rayuan itu dibuat katanya susulan daripada keputusan laporan sindiket penipuan syarikat Zotelo yang dikeluarkan pihak polis dalam siasatan sebelum ini adalah tiada tindakan lanjut NFA berikutan bukti dan saksi dalam siasatan tidak mencukupi dan tidak kukuh. Sementara itu, bagi kes melibatkan aplikasi e-Ganjaran, sebahagian besarnya pula dirujuk kepada lain jabatan ROA atau rujuk lain agensi RLA. Justru itu, pihak NFCC dalam pertemuan pagi tadi turut menyatakan komitmen mereka untuk membantu kes tersebut dengan menyalurkan maklumat kepada agensi siasatan berdasarkan bukti-bukti yang lebih kukuh. Syarikat dikenali sebagai Zotelo yang didalangi warga tempatan memperdaya pelabur dengan menjanjikan pulangan faedah dalam bentuk ringgit Malaysia secara bulanan yang bertujuan dan berniat jenayah untuk menyeleweng wang mangsa. Manakala e-Ganjaran pula merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan modus operandi dengan menjanjikan ganjaran baucer subsidi bagi setiap pembelian baucer di syarikat berkenaan. Tambahnya, syarikat Zotelo dan aplikasi e-Ganjaran itu dipercayai bermula bergerak aktif di antara tahun 2020 sehingga 2022 sebelum kedua-duanya tidak dapat diakses oleh para pengadu. Terdahulu, kira-kira 100 individu yang merupakan mangsa kepada sindiket penipuan syarikat Zotelo dan aplikasi e-Ganjaran berkumpul sambil membawa plakat memohon siasatan terhadap kes berkenaan. Isu gaji penjawat awam terutama di peringkat rendah yang tidak memuaskan. Presiden QPEX Dato' Adenan Mat berkata pihaknya bersetuju penilaian semula dilakukan dan berpandangan RM1,800 jumlah gaji minimum paling munasabah ketika ini. Bagi QPEX, angka yang paling bersesuaian dan mampu dibuat oleh kerajaan. Angka yang amat munasabah. Gaji minimum RM1,200 ini perlu ditingkatkan kepada RM1,800. Kenapa RM1,800? Kerajaan juga dalam perbentangan rancangan Malaysia ke-12 telah menyatakan bahawa menjelang tahun 2025 negara berpendapatan tinggi dengan mensasarkan pendapatan isi rumah sebanyak RM10,000 dengan mengambil kira purata isi rumah yang bekerja 4 orang, maknanya take home pay setiap orang adalah RM2,500. Jelas beliau, isu kos sara hidup rakyat yang tinggi ketika ini boleh diatasi dengan kenaikan kadar gaji dan upah pekerja. Kos sara hidup yang semakin meningkat, yang saban hari meningkat, maknanya gaji kami walaupun jumlahnya sama tetapi kuasa membeli kami semakin mengecil. Gaji angka yang masih sama tidak ditingkatkan, tetapi untuk nak beli barang terpaksa meningkatkan wang sebanyak RM115 sebulan. RM115 sebulan terpaksa menggunakan wang baharu untuk mendapat barangan yang sama. Ini bermakna barangan di luar bergerak lebih laju daripada kenaikan gaji. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jaminan akan melakukan penilaian semula berhubung isu gaji penjawat awam terutama di peringkat rendah yang tidak memuaskan.
Kadar dasar semalaman OPR meningkat 25 mata asas kepada 3%. Bank Negara dalam satu kenyataan berkata kenaikan OPR itu adalah pertama bagi tahun ini selepas kadar itu dikekalkan pada Januari dan Mac lalu pada paras 2.75%. Bank Pusat berkenaan menjelaskan kenaikan ini akan menyebabkan kadar siling dan lantai OPR masing-masing kini meningkat kepada 3.25% dan 2.75%. Tambah BNM, ekonomi Malaysia akan terus berdaya tahan dan BNM akan memastikan agar OPR dapat menyokong pertumbuhan dan pada masa sama dapat mengawal inflasi walaupun ia masih disifatkan tinggi. BNM berkata meskipun ekspor dijangka menjadi sederhana, pertumbuhan pada 2023 akan didorong oleh permintaan dalam negeri. Ia berkata perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan disokong oleh keadaan pasaran pekerja yang lebih baik memandangkan pengangguran terus menurun ke tahap sebelum pandemik. Bagaimanapun Bank Pusat itu berkata ekonomi global terus terjejas oleh tekanan kos yang tinggi dan kadar faedah yang lebih tinggi. Gaza diserang Zionis, seorang rakyat Palestin maut. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Serangan udara Israel ke atas Gaza awal pagi tadi meragut seorang rakyat Palestin manakala 5 lagi dilapor cedera. Terdahulu Israel dan pejuang Palestin berbalas serangan roket susulan kematian tahanan Palestin di penjara Israel, Kadir Adnan, 45 tahun. Korban serangan roket Israel itu merupakan warga emas berusia 58 tahun. Susulan kematian Kadir Adnan yang dilapor mogok lapar di penjara Israel sejak 3 bulan lalu, pejuang Palestin melancarkan serangan ke atas Israel beberapa jam selepas itu sebagai bantahan terhadap kekejaman Israel dan roket itu jatuh di kawasan terbuka tanpa sebarang kemalangan jiwa. Israel kemudian bertindak balas dengan melepaskan roket ke beberapa kawasan di Gaza termasuklah kawasan pejuang Hamas. Serangan itu turut menyasarkan Rafah iaitu di selatan semenanjung Gaza. Bagaimanapun Israel dan pejuang Palestin kemudian bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata yang berkuat kuasa 3.30 pagi tadi waktu tempatan. Sementara itu, Perdana Menteri Palestin Muhammad Shatayyeh menyifatkan kematian Kadir sebagai pembunuhan yang disengajakan di mana Israel menolak permintaannya untuk dibebaskan. يحمل مجلس وزراء الاحتلال وإدارة سجونه وكل أجهزته المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشيخ خضر عدنان ونعتبر ذلك جريمة اغتيال متعمدة من خلال رفض طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي. Kadir Adnan ditemui tidak sedarkan diri awal pagi semalam di selnya sebelum Israel mengumumkan berita kematiannya. Angkatan Tentera Sudan dan pasukan separa tentera RSF bersetuju untuk meneruskan gencatan senjata selama 7 hari lagi bermula esok. Terdahulu, pelbagai usaha diplomatik telah dipergiatkan untuk menamatkan perang yang berlanjutan lebih 2 minggu namun belum menampakkan hasil. Gencatan senjata itu dipersetujui secara prinsipnya oleh Jeneral Tentera Sudan Abdel Fattah al-Burhan dan timbalannya Muhammad Hamdan Daglo yang memimpin RSF bermula 4 Mei sehingga 11 Mei. Sebelum ini, beberapa siri gencatan senjata yang dipersetujui sejak pertempuran bermula pada 15 April telah berulang kali dilanggar, termasuk satu yang diumumkan oleh Sudan Selatan pada awal perang. Sepanjang gencatan senjata berkuat kuasa, pertempuran terus berlaku di Khartoum dan bandar berdekatan seperti Omdurman dan Bahri. Pelanggaran berulang itu mencetuskan kritikan awal pada mesyuarat di Addis Ababa, Ethiopia yang diadakan semalam bagi membincangkan mekanisme lanjutan mengenai krisis Sudan yang menghimpunkan wakil Afrika, Arab, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan lain-lain. Sementara itu, PBB memaklumkan lebih 430,000 penduduk terpaksa meninggalkan rumah mereka, manakala UNHCR mengesahkan lebih 800,000 pelarian Sudan serta pelarian yang mendapat perlindungan di Sudan melarikan diri dari negara ketiga terbesar di Afrika itu.
Seorang wanita warga Malaysia bersama dua anaknya serta suami warga negara Sudan yang dilapor terperangkap di wilayah Al-Gaza, Sudan sedang dibawa keluar oleh Task Force Ops Sudan. Kesemua mereka yang diselamatkan itu sedang dalam perjalanan menuju ke Port Sudan dan dijangka akan tiba di Port Sudan hari ini. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan berkata maklumat berhubung 3 warga negara Malaysia itu sebelum ini diterima menerusi Facebook Messenger Kedutaan Besar Malaysia di Sudan. Keluarga ini dilapor tidak pernah berdaftar dengan Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum. Ketika ini, kementerian melalui Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi dan Duta Besar Malaysia ke Sudan sedang memohon bantuan Kerajaan Arab Saudi serta Kedutaan Besar Pakistan di Sudan agar mereka dapat menaiki kapal untuk keluar dari Port Sudan ke Jeddah dalam masa terdekat. 8 pelajar antara 9 terbunuh dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di Belgrade, Serbia. Suspek dikenal pasti sebagai seorang remaja berusia 14 tahun. Antara yang terkorban ialah seorang pengawal keselamatan. Menteri Dalam Negeri berkata, kejadian sekitar jam 8.40 pagi waktu tempatan itu turut menyebabkan 7 yang lain cedera, termasuk guru yang dilapor mengalami kecederaan parah. Suspek bagaimanapun berjaya ditahan dan polis terpaksa menutup sebahagian besar kawasan sebagai langkah keselamatan. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.